Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, wa ba'd. Alhamdulillah, yang dihormati pengurusi majlis yang juga merangkap nazir masjid kita ini, semua yang terkuasa masjid, para imam, muslimin dan muslimat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama dalam majlis ilmu di akhir bulan Sya'ban yang akan berlalu hanya beberapa hari, dan menanti kedatangan tetamu yang istimewa, iaitulah Ramadan Al-Mubarak, di mana istimewanya tetamu yang mulia ini apabila Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita suatu masa untuk kita refresh balik, menggilak balik keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, hubungan kita dengan Allah. Mungkin 11 bulan kita menumpukan kepada kerja-kerja kita, maka bulan Ramadan kita lebihkan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla untuk menggilak balik. Kalau istilah orang sekarang ni, orang kerja, banyak orang kerja di pejabat, dalam setahun dia ada hari keluarga. Kalau dikilang-kilang 1 tahun dia berhenti kerana nak bersihkan, nak cuci alat-alat dan sebagainya. Sama juga bila mari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala minta, sebagaimana dalam Al-Quran Al-Karim, tuan-tuan boleh tanda ayat ini, nanti kita boleh tadabbur pada waktu yang sesuai, iaitulah ayat surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 188. Mungkin rakaman yang lepas-lepas boleh tengok, saya dah tadabburkan ayat ini secara ringkas lah. Kita bincang tentang kenapa Ramadan ini diperlukan, kenapa Ramadan ini difardukan dan dianugerahkan kepada umat ini. Maka kita sebagai hamba Allah, orang yang sentiasa mencari keredaan Allah Azza wa Jalla dalam semua keadaan. Kita bukan hanya menyembah Allah bulan Ramadan sehingga timbul kata-kata sebahagian pendakwah kita, siapa yang menyembah Allah di bulan Ramadan, maka di luar Ramadan dia tidak sembah, itulah manusia yang tidak baik. Mungkin dalam perbincangan kita minggu lepas, tajuk dia baik di bulan Ramadan. Saya kata tajuk ini mengandungi 2 persepsi. Kalau kita nak kata persepsi negatif, kita kata orang ni baik bulan Ramadan je, lepas Ramadan tak kena masjid, tak kena surau, balasah, tak tahu mana dah. Salat sunat tahajud yang kita buat tiap malam di masjid pun dah hilang. Itu negatifnya. Tetapi untuk positifkan keadaan, dan kita sepatutnya seorang mukmin bersikap positif, kerana Nabi beri satu mangkab ataupun kelebihan kepada kita. Nabi kata, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kulluhu khair. Pelik keadaan orang mukmin, semua urusan dia baik.
In asabahu sarra syakar fakana khairul lah. Kalau dia dapat kesukaan, kesenangan, bahagia, mereka akan bersyukur. Syukur itu baik untuknya. Wa in asabathu dharra, kalau dia timpa kesusahan, mereka akan sabar. Sabar juga baik. Ini sifat orang mukmin. Orang mukmin berfikir dengan cara baik. Apa-apa keadaan pun mungkin dalam sebahagian daripada tajuk yang kita bincang hari ini, Rabbaniyatul as-saum, membuat persediaan untuk menerima tetamu yang besar ini. Biarlah kita bersedia dari sudut fizikalnya, dari sudut mental. Dari sudut fizikal, semangat belaka dah. Tengok senarai-senarai di masjid-masjid semua sudah ada dah, iaitulah senarai buka puasa. Ada dah. Tapi senarai khatam Quran belum ada, kan? Senarai nak tahajud belum ada. Seimbang. Jangan duk tumpu ke makan saja kita, kena tumpu juga benda-benda yang asma lebih tinggi daripada itu. Kerana matlamat saum Ramadan Allah sebut dalam ayat 183 Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus siyam la'allakum tattaqun. Allah kata, aku fardukan ke atas kamu puasa supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini matlamat yang paling besar sekali puasa. Bukan lapar itu matlamat, bukan dahaga itu matlamat, bukan tak ada dengan isteri tengah hari itu matlamat. Itu semua wasilah, itu semua mekanisme ala-ala yang membantu kita bagaimana mencapai tahap yang dikehendaki oleh Allah, iaitulah la'allakum tattaqun. Nak suruh kamu jadi orang bertakwa. Cantiklah para jemaah sekalian, kalau kita lihat para ulama di zaman dulu dan zaman sekarang ini, bila dekat dengan Ramadan semuanya bercakap tentang Ramadan. Bila mari dekat hari raya pula bercakap tentang hari raya. Sebab apa? Tuan-tuan perhatikan, dalam Islam ini yang rasminya Yaumul Eid, hari raya hanya 2 hari saja ada, iaitulah Aidil Fitr dengan Aidil Adha. Kenapa 2 hari ini saja? Dan terletak 2 hari raya ini selepas kita melalui proses yang besar, iaitulah setelah kita berpuasa sebulan dan setelah kita melalui hari Arafah yang besar pada hari 9 Zulhijjah, maka hari 10-nya hari raya. Allah gambarkan kaitan takwa dengan Ramadan ini, iaitulah apabila disebut dengan ayat walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Tuan-tuan yang ada Quran tu boleh buka, dalam telefon ada, dalam tu surah Al-Baqarah 183 188. La'allakum tattaqun. Sebelum diberi bermula puasa, Tuhan kata, aku fardu atas kamu puasa nak suruh jadi orang bertakwa. Ini dia panggil, kalau kita baca kitab kerja, dia punya projek duduk di situ. Tapi setelah kamu melalui proses, dah berpuasa, dah berqiyamul lail, sudah munajat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah kata walitukmilul iddah, sempurnakan bilangan puasa 29 hari atau 30 hari, tak lebih daripada itu. Mana ada bulan Islam 31 hari, tak ada. 28 pun tak ada juga, tak cukup. Walitukabbirullah, bertakbir pada Allah Azza wa Jalla, agungkan Allah. Semua tempat kita minta bertakbir. Bila mari hari raya, hari takbir. Walaupun hari ni orang bertakbir juga, tapi dengan cara takbir secara wakil. Tidak kita takbir wakil sekarang. Wakil ke siapa takbir malam raya? Wakil ke TV dengan radio. Dia sendiri sibuk nak tukar kain lansir, nak buat sate, tak ingat takbir juga kita. Itu matlamat dia duduk di situ. Takbir Allahu Akbar pada malam hari raya, pada hari raya, litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi kita duduk di antara takwa, syukur. Takwa ini lorong yang dibuka oleh Allah Azza Jalla kepada kita. Sebab itulah bila mari bulan Ramadan, gandaan pahala banyak. Hadis yang sahih yang telah disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita kata kullu amali ibn Adam yudha'af, amalan anak Adam itu digandakan kecuali puasa. Dalam riwayat kata kullu amali ibn Adam lah
Semua amalan-amalan ada itu digandakan baginya sampai 10 hingga 700. Illa saum. Allah sebut dalam hadis kursi, kecuali puasa. Puasa ni dia tak serah kepada pegawai-pegawai untuk beri 70 atau 100. Allah kata wa ana fa innahu li wa ana ajzi bihi. Aku akan gandakan pahala puasa ini ikut aku nak. Dalam istilah kita hari ni dia panggil bajet tanpa limit. Kita kan kadang-kadang projek-projek besar negara ni, Perdana Menteri, Presiden kata buat yang penting cantik, hebat, berapa belanja ikut. Allah nak beri kepada kita pahala puasa yang begitu besar, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Untuk aku, dia orang puasa itu, aku akan balas kepada dia. Apa sebab? Ini dia panggil, kita lihat hari ini tajuk yang saya nak sebut tentang persiapan kita ini, Rabbaniyatus Saum, menjadi abid, menjadi orang yang kembali kepada Allah, menjadi orang yang tunduk dan patuh kepada syariat Allah Ta'ala dengan ibadat puasa. Ibadat lain alhamdulillah berjalan sepanjang tahun, tapi ibadat puasa ini untuk fardu hanya di bulan Ramadan. Sebab apa? Para ulama tanya, kenapa Tuhan kata fa innahu li, as-saumu li, puasa untuk aku, ibadat lain pun untuk Allah. Kita bila kita takbir salat Allahu Akbar, kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kenapa di sini dalam hadis kursi ini Tuhan sebut khas puasa untuk aku? Maka kata Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, seorang ulama hadis yang sangat masyhur, dia kata sababul idafah, sebab puasa ini disandarkan kepada Allah, fa innahu li, untuk aku, an-nasiyam lam yu'bad bihi ghairullah. Puasa ini orang tak buat ibadat lain pada Allah, tak ada. Kalau solat, tunduk, rokok, ada. Mungkin orang pergi tunduk pada berhala, orang pergi sujud kepada ketua-ketua dia macam Rom dan Parsi contohnya, sujud. Setengah-setengah maharaja di zaman kita ini pun sujud, masih lagi berlaku. Tapi orang tidak mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala dengan puasa. Ini kata Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar. Dia kata ada. Kalau kita pergi hospital, coba pergi melawat hospital, masuk dalam wak, apa yang ditulis atas kepala pesakit? Puasa. Betul tak? Puasa ada, jangan kata tak ada. Itu dia panggil puasa doktor. Puasa doktor ni tak masuk. Tak masuk fa innahu li, sebab dia puasa kerana doktor. Tak tahu pukul berapa puasa, malam pun dia puasa, siang pun dia puasa. Penyakit. Ataupun sebahagian daripada orang-orang yang protes ni, puasa dalam penjara. Itu puasa penjara nama dia. Puasa kerana nak bantahan apa-apa, ikut dia lah, dia punya program. Yang kita nak puasa kerana Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah para jemaah, kita kena ingat. Dan hadis ini masuk dalam kepala kita. Nabi SAW kata, man sama yauman fi sabilillah, man sama yauman fi sabilillah. Siapa dia berpuasa satu hari pada jalan Allah, satu hari, apa jadi? Fi sabilillah ini ditafsir oleh ulama kerana Allah. Sebahagian kata ketika berperang fi sabilillah, yang majoriti kata tak, kita puasa kerana Allah, tak kira walaupun duduk di rumah kita. Ba'adallahu wajhahu sab'ina kharifan anin nar, Allah Ta'ala jauhkan mukanya 70 tahun daripada api neraka. 70 tahun ni, cuba tuan-tuan yang pandai matematik kali, orang boleh berjalan satu hari ni berapa kilometer dia boleh berjalan? Tak ada ni ahli-ahli hak suka wal katong ke apa nama ni, tak ada. Berapa kilometer sehari boleh berjalan? Kali 70 tahun. Jarak jauh. Walaupun jauh, aja tuan-tuan saya mau dalam buku nota tu, berapa hari aku puasa sunat tahun ni? Senyum sendiri jawab dia. Bukan tak nak puasa ustaz, banyak sangat godaan. Godaan yang paling banyak
Bila? Bulan Syaban dengan bulan Syawal. 3 bulan dipanggil pesta makan-makan. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW, hadis Usamah, dia kata, ya Rasulullah, ma ra'ainaka tasum, kami tak tengok Rasulullah berpuasa banyak lebih pada puasa sunat pada bulan Syaban. Kita pula diminta supaya puasa balik lepas bulan Ramadan, iaitulah puasa Syawal. Tapi orang mengadu, ya Ustaz, macam mana nak puasa bulan Syaban? Banyak sangat majlis kenduri pula dah. Setengah orang kampung ni dia panggil majlis kenduri kirim. Tahu kirim? Kirim pahala kau orang mati. Tadi orang cerita, dia kata Ustaz tahu nama apa majlis kenduri belum Ramadan? Saya kata mana tahu. Dia kata majlis kirim. Ada juga macam tu. Ingat kau orang Cina dia bakal kertas kirim tu. Kita pun ada juga. Jangan ingat, kadang-kadang tukar kita dengan budaya orang lain. Nak makan-makanlah, bismillah tawakal, itu tidak jadi masalah. Tapi ada i'tiqad jadi masalah. Dan kalau boleh jangan buat tengah hari orang nak puasa. Bila mari bulan Syawal pula yang kita diminta puasa 6 hari, itu paling minimal lah 6 hari. Yang lain tu cantik lagi kan. Tak larat pula nak puasa sebab apa? Banyak gangguan, rumah terbuka. Ingat, nak buat rumah terbuka tahun ni, rumah saya bermula pukul 5 petang. Kenapa buat 5 petang? Khas untuk orang nak buka puasa, pergi buka dekat rumah, dekat masjid, bawa tamak, lepas tu mari makan rumah saya. Kan sedap tu cerita tu. Kalau mari daripada pagi payah, pagi sampai pukul 6 jangan buat. Ini menghalang sahabat-sahabat kita nak puasa 6. Kita buat bermula petang sampai ke malam, pukul 10, pukul 11 malam boleh mari. Kalau boleh sampai pukul 12 untuk orang sahur, untuk esok pula. Selesai masalah dah. Mari 2 kali, buka puasa dapat, sahur pun dapat. Allahu Akbar. Banyak galakan sebenarnya. Kita ni kadang-kadang terlupa yang kita ni beri, nak buat hari raya terbuka, buatlah 3 hari pertama, lepas pada tu cukup lah. Tak apa sampai sebulan duduk main terbuka ni orang nak puasa. Memang betul, realiti berlaku. Bila kita tanya seminggu lagi nak habis Syawal, dia puasa 6, dia kata tak, masih lagi 6 hari. Kata apa sebab? Ni yalah kebetulan dia pun tak apa nak semangat dah, ada kawan ajak pula gak, jadi sedang molek lah dah. Jadi alasan tu lagi kukuh. Puasa 1 hari fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu 70 kharifan, Allah Ta'ala jauhkan mukanya 70 tahun daripada api neraka. Jarak terlalu jauh, tapi kita tahu ni tak dapat juga. InsyaAllah lepas Ramadan ini kita akan mula dengan Syawal, kemudian diikuti dengan puasa-puasa yang lain insyaAllah. Ini kata Imam Hafiz Ibn Hajar, sebab apa puasa itu disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla? Kerana puasa ini tidak menjadi ibadat pada orang lain. Ada puasa kawan-kawan kita, tidak ada? Ada. Tanya dia mempuasa apa? Puasa tak makan daging. Puasa tak, adalah benda-benda yang dia puasa, bukan puasa betul. Dia makan, cuma tak makan benda tu. Kat kita kalau boleh puasa lagu ni, tak ada masalah kita. Awak puasa sebulan tak payah makan nasi, makan roti, boleh? Boleh bertahan tak? Tapi tak boleh makan semua ni lain cerita. Dan itu yang pertama. Yang kedua, puasa ini yab'ud anir riya, jauh daripada sifat riya. Puasa cantik dah, tak ada siapa riya dengan puasa. Puasa hari ni saya nak kata apa dah. Bulan Ramadan tak boleh nak cakap letih kenapa puasa. Tapi kalau puasa sunat mungkin boleh mari. Awak nampak saya nampak letih ke hari ni? Dan sahabat orang tak tanya pun, dia tu nak cerita dengan orang, letih nampak? Nampak letih awak hari ni? Puasa ni. Alat zaman moden ni nak riak lagi cantik tak? Alhamdulillah hari ni dah berpuasa sunat hari Isnin, tulis dalam Facebook. Kawan-kawan tulis, bagus awak ni, warak lah, wali lah awak ni. Tulis apa dengan orang? Allah Ta'ala tahu kita puasa, malaikat dah tahu kita puasa, yakfi, cukup madai. Kita tulis dalam tu berita-berita yang menggembirakan, yang sesuai dengan galakan untuk beribadat, boleh lah kita. Cerita-cerita nasihat boleh, tapi bukan semua benda ditulis, kerana malaikat sudah bekerja untuk kita. Macam mana kita nak kata kita riak dalam bab puasa? Sebab orang berpuasa, dia mampu tak nak buka puasa? Mampu. Siapa dia nak pergi tengok dalam rumah dia? Polis nak mari, pencegah maksiat nak mari, pegawai agama, tak cukup orang lah. Kita dalam rumah kita dah, siapa dia tak boleh buat? Maka puasa ini rahsia di antara hamba dengan Allah. Puasa rahsia dengan hamba dengan Allah, maka kerana itu diberi fa inna shauma li, puasa ini kerana aku, Allah Ta'ala sebut di situ. Puasa juga yang ketiga,
puasa ini merupakan madrasah rabbaniyah. Madrasah ni pusat pendidikan. Allah Ta'ala nak didik hamba dia belajar ilmu adab dan ilmu akhlak. Ilmu adab dan akhlak. Apa yang adabnya? Supaya bila kita puasa, banyak perkara yang kita diminta supaya tidak melakukan. Bercakap dusta tak boleh. La yaskhab, Nabi kata jangan bertempik, jangan maki orang. Ini adab. Tapi kalau kita tak puasa, lambat orang parking kereta belakang kita sikit marah lalu, ini puasa apa? Tapi janganlah kawan-kawan pergi duk parking kereta kita nak cek ini puasa ke tak. Itu nak uji kawan nama lagu tu. Allahu akbar. Kawan pun keluar tengok, kereta aku kena sekap. Masuk masjid balik dengar ceramah, baca Quran. Nah, jangan kita ni jangan jadi punca fitnah pada orang. Dia duk sekap kereta dia buat apa, dah tahu kita nak lama. Kadang-kadang masyarakat kita ni tak peka dengan keadaan masalah. Dia tahu dah dia pergi masjid, dia duduk lama, dia nak zikir, dia nak baca Quran, tapi dia parking tak betul. Tak boleh. Itu hak orang. Boleh jadi kawan tu sakit perut, isteri dia di rumah nak bersalin, kita duduk sekat kereta dia buat apa? Jangan, itu hak orang. Jadi puasa ini melatih kita ke arah akhlak yang mulia, sebab bila kita berpuasa, kita diminta supaya jangan maki orang, jangan duduk bertempik sana sini, jangan duduk bercakap yang tak baik, dan lebih kepada sifat sabar. Tengoklah Nabi ajar kan, wa insabahu ahadun, kalau ada orang maki kita, orang main maki kita bulan puasa, celaka dia ni gini, kita senyap, kata inni mru'un saim. Nabi ajar, inni mru'un saim, saya puasa. Mu nak kata orang tu dengar kita puasa pergi, dia pun takkan nak cakap dengan orang ni kan, aku puasa, mu nak kata apa dengan aku? La ilaha illallah. Jadi kita belajar ilmu akhlak di sini, ilmu berfikir, merasai, menjiwai bahawa kita duduk di bawah muraqabatillah, duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Aku tak sanggup tak buka puasa sebab Tuhan tahu. Aku sanggup meninggalkan larangan-larangan puasa yang lain sebab kalau buat Allah Ta'ala tahu. Ini kita letak di sinilah yang kita nampak bahawa manusia ini bila duduk dengan Allah Azza wa Jalla, biar kita ada rasa kerinduan, biar kita rasa kita ni ada sesuatu yang kita mencari di bulan Ramadan ini, iaitulah la'allakum tattaqun, nak suruh jadi orang yang bertakwa seperti yang Tuhan sebut dalam ayat Al-Quran itu. Yang keempat, saum ini dia panggil sadmah ruhiyah, satu kejutan kepada roh seorang manusia, kejutan kepada jiwa manusia. Sebab apa? Kita ni biasa makan. Kalau orang Melayu ni minima kita makan nasi 3 kali satu hari. Itu yang biasa lah kan. Orang berpatan lain, lepas subuh, kadang-kadang tak sempat pergi, tak pakai keluar masjid lagi. Lepas habis kuliah subuh tu nazir istihadah, tuan-tuan ada jamuan kat belakang, nasi dulu, nasi lemak dah sekali dah. Kadang-kadang bukan sekadar nasi lemak, nasi mandi pun ada juga dah subuh sekarang ni. Hebat sungguh. Allahu akbar. Mana dari sudut nasi semangatlah kita. Tak apalah, rezeki orang salah beri kita ambil. Apa yang jadi sadmah, yang jadi kejutan kepada nafsu kita, kepada jiwa seorang bila berpuasa, apabila lepas salat subuh, la wa kulu washrabu hatta yatabayyan. Tuhan kata, mu makan, kamu minum sehingga jelas terbit fajar sampai maghrib esok. Bila tak boleh makan, yang kita dilarang daripada makan itu halal ke haram? Nasi halal, air halal, isteri kita halal untuk bersama dengan dia. Tapi bila mari pagi Ramadan, la, tak ada hak kamu. Tidak ada hak untuk kita mengguna pakai semua benda yang halal yang ada depan kita. Sebab apa? Ini kita mencari sebab. Kita cari sebab inilah madrasah Ramadan ini duduk di sini, tujuannya sangat tinggi. Dia punya matlamat bukan kata setakat puasa. Apa dia mana puasa? Tak makan, tak minum, tak melakukan jima, habis stop setakat tu. La, abadan sama sekali.
Ini satu syiar, satu isyarat. Allah SWT kata, ya ayyuhallazina amanu, hei hamba-Ku yang beriman, Aku fardu pada kamu puasa daripada perkara-perkara yang halal, maka kamu mampu untuk meninggalkannya. Tapi kalau tak makan yang halal, yang haram kita makan, apa makna puasa? Mana pula makan yang haram, Ustaz? Yang makan haram ni nanti kita tunjuk beberapa perkara. Bagaimana nak meningkat naik kepada Rabbaniyatus Saum, kepada ketuhanan amalan ini, amalan puasa ini betul-betul untuk melatih kita mendapat rahmat, menjadi seorang yang mengabdikan diri kepada Allah, menjadi seorang yang sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa perkara. Jadi bila kita sadmah, terkejut dengan yang ini, bermakna Tuhan kata kalau kamu tak boleh makan yang halal, apa lagi nak makan yang haram. Coba tengok di akhir ayat puasa yang buka Quran tadi, ayat 188, di akhir ayat puasa ditutup dengan ayat wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Subhanallah, ini susunan Al-Quran, i'jazul Quran sangat menarik. Bila Tuhan cerita tentang puasa lebih semua sekali, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, ditutup ayat puasa ini, jangan makan harta di antara kamu dengan cara batil, menipu orang, kelentor orang, riba, judi, itu benda yang batil. Sebab apa? Kamu dah tahu aku fardukan kepada kamu jangan makan yang halal, kamu mampu mempertahankan diri, kenapa pergi cari yang haram? Tengah duk puasa tak makan halal, pergi ambil riba. Kaifaza? Tengah duk puasa tak makan yang halal, pergi ambil rasuah. Apa benda? Puasa apa macam ni? Ini yang peningkatan yang kita nak, bahawa puasa ini banyak madrasah, banyak fakulti yang kita boleh masuk. Sebab apa? Kita nak duduk di sini dalam keadaan nak mencapai taraf la'allakum tattaqun, bukan semudah yang kita cakap. Nak jadi orang bertakwa bukan mudah. Nak jadi orang bertakwa bukan senang. Tetapi tidak payah. Siapa kata payah? Tak payah. Allah Ta'ala, aku beri pada kamu lorong-lorong yang telah ada. Sehingga Nabi SAW memberi bantuan kepada kita dengan janji bahawa bila masuk iza kana awwalu lailatin min Ramadan sufidati syayatin. Bila mari malam pertama Ramadan, syaitan dibelenggu. Kenapa diikat syaitan? Buat nanya ke dia. Nak suruh peluang untuk kita beribadat luas. Kalau syaitan tak ada, bermakna kita akan bertembung, orang panggil one by one, satu sama satu. Kita nafsu lawan dengan iman. Tapi kalau ada syaitan, ada kawan. Nafsu, syaitan lawan dengan iman. Jadi kalau kalah waktu lain tu, menasabah. Bukan nak suruh kalah ni, menasabah sikit lah. Tapi kalau bulan Ramadan, di saat syaitan tidak ada, kita masih tewah lagi, tak dapat pergi masjid lagi, tak dapat baca Quran lagi, tak dapat qiyamul lail lagi, tak dapat zikir. Subhanallah, di mana kedudukan kita dengan Allah Azza wa Jalla? Ini yang kita takut. Jadi para jemaah, yang ke berapa tadi? Yang ketiga, madrasah ruhiyah ni, iaitulah isyarat. Kalau kita nak perluaskan lagi cerita, bila orang pergi haji, dalam kursus haji ada jemaah tanya, kenapa bila kita pergi haji, kita niat haji atau umrah, atas tubuh kita ada 13 perkara larangan. Tak boleh potong kuku, tak boleh cabut rambut, tak boleh pakai wangian, banyak benda yang tak boleh kan. Kata ingat ada kursus haji, pergi kursus haji, dia tak tahu kursus haji banyak siri sangat, dia main atawakil. Kan minggu ni suami pergi, minggu depan suruh isteri pula pergi, dia banyak kerja. Jadi akhir kali tak tahu mana juga kursus tu. Bila balik naik atas kereta, isteri nak cerita, aku tahu dah. Jadi akhir sekali tak tahu apa. Bila kita pergi haji, berniat haji atau umrah, 13 perkara larangan berlaku atas tubuh kita. Semua tu yang halal untuk kita, di antaranya yang halal, kecuali cabut-cabut pokok dan sebagainya yang tidak dibenarkan. Bila kita tak buat, orang tanya, kenapa Ustaz kita tak boleh buat? Kita kata ini menunjukkan kepatuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaulah tubuh kamu yang kamu kuasai, kamu boleh cabut bila-bila bulu yang ada di tubuh kamu,
bila kamu labbaik Allahumma labbaik, tidak ada. Allah nak tengok kepatuhan kita kepadanya. Tinggi mana darjat kita dengan Allah Azza wa Jalla, duduk di kepatuhan kita tidak melanggar syariat yang besar ini. Sehingga ada sebagian ulama ketika menafsirkan ayat waja'alna libasan warisha, kami jadikan kepada kamu pakaian. Dan bagi hayawan itu ada pakaian berhias, ris. Sebab apa manusia ni ada pakaian? Hayawan, baju dia itulah yang ada di tubuh dia, tak pernah tukar-tukar. Tapi orang tukar, pasal apa? Pagi warna lain, nak pergi masjid jubah, pakai baju Melayu, nak pergi pasar lain pula, nak pergi pejabat lain pula. Dan sentiasa nak cantik ni, nak lawa kita punya baju. Sebab apa? Kenapa kambing tak payah pakai baju? Pernah ada orang tanya, kenapa monkey tak ada baju? Allah SWT jadikan mereka itu, boleh guna mereka ke orang tak berakal? Pokok-pokok hayawan ni, dia tak ada dah. Bagi dia zahir dengan batin sama aja. Dia tak ada sifat hasad, sifat yang lebih macam manusia ni tidak ada. Maka Tuhan kata patutlah bajumu satu je. Tapi oleh kerana manusia pakai baju cantik di luar, nak suruh cantik di dalam. Libasut taqwa, tengok Tuhan sebut dalam Quran, wa libasut taqwa zalika khair. Pakaian takwa itu, maknanya takwa itu bukannya baju, iaitulah bersifat kita ni, bersifat dengan sifat takwa, takut kepada Allah Azza Jalla, itu yang terbaik. Maka kita pun pakai baju, pakai kopiah cantik di luar, tapi kalau dalam rusak, buat apa? Setakat di luar manusia yang tengok. Tempat tilik Allah SWT di mana? Ala inna fil jasadi mudrah. Ingat, dalam jiwa manusia, dalam hati manusia ni ada hati yang jadi tempat tilik Allah Azza wa Jalla. Maka hati inilah yang kita nak gilap, yang kita nak cerahkan dia, yang kita nak suruh dia bersinar. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan, bulan manusia diberi kesempatan refreshnya, bulan manusia, bulan kita nak apa ni, nak cuci balik perkara-perkara yang sudah lama berkarat, dari sudut kesihatannya, dari sudut mentalnya, dari sudut keimanannya. Ini peluang yang besar. Maka kita lihat di antara punca yang sukar untuk kita naik taraf ini, yang pertama isu ghaddul basar, masalah pandangan. Kita boleh puasa tak makan yang halal, tapi adakah mata kita boleh berpuasa tak tengok yang haram? Weh, dia kata payahlah nak puasa sekarang ni, keluar daripada rumah nampak lalu orang tak tutup aurat. Jadi saya kata nak masalah ni, kita kena beli cermin mata hitam belakang bulan Ramadan. Hot dan hot depan kita tu tak ada warna apa, semua gelap belakang agak-agak. Jadi ke tak jadi? Tak jadi juga. Mata tengok, tapi perasaan tu duduk di mana? Kadang-kadang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Wahai orang, katakan kepada orang beriman, yaghuddu min absarihim, suruh mereka menundukkan pandangan. Sampai ke akhir ayat. Dalam hadis, tulis hadis ini cantik tuan-tuan, hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah ibn Samit. Ubadah ibn Samit kata apa? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita bersabda, idmanu li sittan min anfusikum, kamu jamin nak jaga 6 perkara daripada tubuh kamu, adman lakumul jannah, aku jamin kamu boleh masuk syurga. Nak ke tidak syurga kita? Kita nak ada jaminan ni, buat perjanjian, kita jamin nak jaga 6 perkara ini. Di antaranya, yang pertama, usduqu idza haddatstum. Nabi kata bila bercakap, cakap benar. Hari ni nak bercakap benar agak sukar kita, payah sangat, sebab kita terima berita pun tak benar, lepas tu kita duk cerita pada orang pula benda yang tak benar. Dalam isu yang berlaku dalam dunia Islam hari ini, payah kita nak ambil maklumat. Isu Syria, tak tahu siapa. Orang yang duk berjuang menentang kemungkaran yang begitu besar, yang dipimpin oleh negara kerajaan yang menyembah lain daripada Allah ini. Tiba-tiba kita boleh kata ini tentera pemberontak. Mari kawan-kawan kita yang betul-betul mengisytiharkan nak mempertahankan Palestin, nak membela rakyat Islam di Syria, nak cuba melainkan syiar syariah, mari tempat kita pula ini diktator. Macam mana kita nak tahu maklumat-maklumat?
Anak-anak kita dipaksa membaca berita-berita yang telah diolah, yang telah dibuat. Akhir sekali tak berpuasa kita dalam sudut ini. Nabi kata apa? Usduqu iza haddastum, benarkan apabila kamu bercakap. Bila bercakap, cakap betul. Jangan duk cakap tak betul. Wa aufu iza wa'adtum. Yang kedua, tunaikan apabila kamu berjanji. Hari ini kita janji banyak. Para ulama kata termasuk janji suami kepada isteri. Tak apalah, raya tahun ni saya bagi awak gelang satu. Tunggulah kawan tu dekat raya, sorry sayang, tak cukup bajet pula, nipu dah tu. Walaupun dengan bini, kita dengan anak sekalipun jangan cakap tu. Awak kalau dapat gini, ayah bagi ni. Bila dapat tak bagi, tipu. Jangan ajar anak kita menipu. Anak kita bayar kenur dia kali ayah menipu, dia kata dia pun pandai juga nak menipu. Ingat, apalagi kalau hak besar-besar lagi mari duk menipu, lagi berat kita dah. Jadi kita jangan jadi, kalau bapak mengajar anak menipu, anak kalau menipu pun tak pelik. Wa addu iza tumintum, tunaikan apabila orang beri amanah kepada kamu, tunaikan amanah. Wahfazu furujakum, jaga faraj kamu. Wa uddu absarakum, tundukkan pandangan. Ini kita sukar hari ni, tunduk pandangan bukan satu benda yang wa kuffu aidiakum, tahan tangan kamu ni daripada melakukan kezaliman pada orang. Mungkin ada orang tanya, saya ni alhamdulillah tak pernah penampar orang. Zalim ni bukan syarat penampar. Cuma gambarannya, bila kata zalim, pukul orang, katak orang, itu zalim. Kalau kita ambil pen tulis laporan tak betul, buat tuduhan kepada orang, zalim ke tidak? Zalim. Menahan kawan-kawan kita sendiri daripada naik pangkat kalau kita ketua jabatan, zalim ke tidak? Ataupun oleh kerana kita tak setuju dia ni, dia ni nampak relax je duduk kat bandar ni, hantar ke ulu-ulu sikit, pernah tukar kawan tu, zalim. Kenapa nak tukar dia? Sebab tak suka, kita tak suka ini, sebab berbeza pandangan, kita telah melakukan semua kezaliman ini. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Nabi kata 6 perkara ini kalau kamu boleh jaga, jagalah. Ini yang naknya dalam hadis ini, ghuddu absarakum, jaga pandangan. Hari ini nak jaga pandangan bukan senang. Sebagaimana kata hadis Ali radhiyallahu anhu, ya Ali, la tutbi'in nazrah. Jangan kamu ikut pandangan. Kalau kita tertengok sekali, cukup. Jangan pusing kali yang kedua. Kali yang kedua tu bukan dah. Mungkin orang lalu depan kita tertengok. Tapi kalau pusing kali yang kedua, bukan. Itu bukan yang dibenarkan, itu sudah ikut syaitan. Allahu Akbar. Jadi hari ni kalau kita nak tengok, nak jaga mata, senang ke payah? Saya nak tengok berita, tengok berita. Tapi pemberita tu huduh ke lawa. Tak kira tengok berita tunduk, ya kan? Kasih mata juga depan TV lah. Tengok berita sangat, tengok dengar radio cukup. Tak payah duduk cari channel tu channel ni. Semua pemberita tak tutup aurat. Kalau dibenarkan tutup aurat, beberapa channel TV saja, itu pun hari ini sudah ditarik balik. Subhanallah. Pemberita-pemberita yang dibenarkan. Wallahu a'lam. Ibnu Mas'ud kata apa? Hifzul basar asyaddu min hifzil lisan. Ibnu Mas'ud ni seorang sahabat, dia kata nak jaga pandangan lebih payah daripada nak jaga lidah. Sebab lidah ni kita nak bercakap, tapi mata tak boleh nak sekat orang lalu depan kita. Tengok, Allahu Akbar, kadang-kadang hari ni kita tengok lalu ikut jalan raya nak pergi ke mana-mana, orang tu nak jual telefon ke nak jual orang? Nak jual telefon ke nak jual orang? Nak jual telefon, tak gambar telefon, sudah lah. Orang tu duduk sengih buat apa situ? Orang bukan nak beli dia tu. Tengok, kita nak buat macam mana hari ni? Syaitan-syaitan yang dikenali ni bertindak begitu dahsyat. Besar-besar pula tu gambar tu. Dia tak cari hak huduh-huduh, cari hak paling comel dalam dunia, letak sengih, tak ada pasal. Tutup aurat tidak, apa tu tidak. Tak hidup fikir orang ni nak jual orang ke nak jual apa ni. Takut gitu, subhanallahil azim. Tengok, nak jaga mata bukan senang. Lebih-lebih lagi sekarang ni kita tengok segala benda lah. Segala benda. Nak beli khabar, baca berita pun ada berita, nak beli apa, tak adalah, tak selamat. Para jemaah sekalian, walighaddil basar amma harrama fawaidun. Tanda sini, menundukkan pandangan ini, mata ini daripada benda yang diharam oleh Allah Ta'ala, ada beberapa faedah. Ada 9 faedah sini. Yang pertama, imtisalu li amrillah, kita mematuhi perintah Allah. Allah kata, ya ayyuhallazina
wa qul lil mu'minina yaghuddu. Kata perintah kepada orang mukmin tunduk pandangan. Siapa dia tunduk pandangan, orang ni perintah Allah, telah mengikut perintah Allah. Yang kedua, yamna usul athari samil masmum, menyekat daripada kemasukan anak panah yang beracun daripada syaitan yang menyebabkan hati kita rusak. Bila asyik duk tengok pada orang tu, kita teringat pada benda macam-macam, teringat maksiat, teringat kepada kemungkaran, teringat Allah, banyak benda yang kita teringat. Kadang-kadang duk tengok benda mungkar ni, mereka dalam semayang pun dia mari, luar semayang pun dia mari. Yang ketiga, orang yang jaga pandangan yurisul qalbu unsan billah, menyebabkan orang yang jaga pandangan ini hati dia jinak dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau hati kita lihat tu punca daripada mana? Punca daripada penyakit mata. Yang keempat, yuqawwil qalba wa yufrihuhu, menguatkan jiwa, menguatkan hati, dan hati kita rasa gembira sebab kita tidak fikir pada benda-benda yang haram. Yang kelima, hati itu bercahaya. Cahaya, Allah Ta'ala beri hati kita bercahaya dengan nurul iman. Yang keenam, yurisul farasat as-sadiqah, kita akan dapat farasah. Farasah ni orang yang tajam pemikiran dia. Kemana kalau dia teliti tengok orang ni nampak. Hari ni payah nak percaya kita. Tengok ustaz-ustaz yang hebat-hebat, pendakwah-pendakwah hebat, tiba-tiba banyak pula masalah. Nak kata macam mana? Ini kita takutlah. Sebab pandangan kita di situ. Yang ketujuh, yurisul qalba syaja'atan wa quwwatan, hati jadi berani. Sebab jaga mata tu hati jadi berani. Yang ke-8, menyekat daripada syaitan, pintu masuk syaitan ke dalam hati kita, syaitan tak boleh masuk. Yang ke-9, hati kita kosong daripada berfikir pada benda yang mungkar yang kita tengok, dan kita pun hanya boleh tumpukan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu penyakit yang pertama bagi orang berpuasa, menahan tunduk pandangan. Orang pergi tanya sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia duduk dalam masjid. Orang tanya, ya Abu Hurairah, kenapa duduk di sini? Kenapa duduk masjid tak keluar-keluar ni? Dia kata, kita duduk dalam masjid ni nak jaga puasa kami. Nak jaga puasa, duduk di masjid. Duduk rumah, duduk keluar daripada masjid, tengok orang, tengok benda-benda, tengok banyak benda-benda yang itu zaman dia. Kalau zaman kita hari ni, hadis wala haraj, orang Arab kata, mu katalah, mu nak kata apa pun. Yang kedua, perkara yang kedua yang kita kena jaga, yang diambil perhatian dalam kita berpuasa ini, iaitulah hifzul lisan, jaga lidah. Lidah ni penyakit yang payah juga nak jaga. Masa itulah kita bicara ini, mata, lidah. Mata payah nak kawal, kawal langgar orang pula. Lidah lebih senang nak kawal, tapi sukar untuk mengawal. Sebab dia boleh buat maksiat di mana saja dia berada. Dalam masjid pun boleh, luar masjid pun boleh. Kalau orang ajak mari nak buat maksiat dalam masjid ni, nak menari joget sini, agak-agak berambak dah, tak dia kena azir rasa. Yang hambak report kita ya dak. Apa mu gila mari duk menari sini ni. Tapi kalau orang mari ajak kita mengumpat dalam masjid, boleh ke tak boleh? Oh dia tu. Dia tu juga. Mula dah tu tak? Orang buat majlis kenduri, majlis apa ni, buka puasa pun tak mari. Itu mengumpat kawan dia tak nak mari, biar. Apa susah kita? Dia tak nak mari buka puasa di masjid, dia nak buka puasa di rumah dia dengan anak isteri dia. Tak sedap pelik apa. Ataupun apa-apa saja. Yang pentingnya kita boleh bercakap. Imam Nawawi rahimahullahu taala dia kata apa? I'lam an annahu likulli mukallafin, ketahuilah bagi setiap orang mukallaf itu adalah dia menjaga lidah dia daripada segala perkataan, kecuali perkataan yang boleh memberi maslahah, kebaikan kepada Islam, kebaikan untuk diri kita. Itu kena bercakap. Baik. Kalau matas tawal kalam, kalaulah percakapan itu sama, ada maslahah, ada mana orang panggil tak ada apa-apalah, boleh cakap boleh tak cakap. Fasunnatu al-imsaku anhu, yang sunnahnya tak usah cakap. Bulan Ramadan ni kita senyap, orang tahu dah kita puasa bulan Ramadan. Guana tu haji tu senyapnya tu, tak ada apa, duduk diam-diam, duduk zikir lah. Bulan puasa kan. Ini peluang kita nak kata. Macam juga orang perempuan, bila dia balik haji, kalau dia bertudung,
dia tukar tutup aurat betul-betul, orang tak kata dah. Oh, kenapa tu? Oh Allah, saya baru balik haji dah kan ni, takkan nak jambul lagi macam dulu. Ini peluang. Syaitan manusia ni dahsyat. Ramai muslimah dia kata, saya ni ustaz bukan tak nak tutup aurat, tapi kawan-kawan di jabak, di dia punya member friend dia ni, oh, dahsyat sangat ni, perli ni. Oh warok, oh gini, kita kena 2-3 kali, oh gini kak, sudah cabut balik pula kain tudung kita tu kan. Kalau tudung labuh sikit, akak sikit, akhir kali belik tekak, nampak jambul sikit. Dia mari. Jadi kita ni ambil peluang Ramadan untuk kita nak didik nafsu kita, kurangkan bercakap. Imam Nawawi kata, kalaulah benda tu sama ya, bercakap dengan tak bercakap, maka diam tu lebih baik. Sebab bila kita bercakap, dia akan sama ada pergi kepada haram atau pergi kepada tak ada faedah. Allahu Akbar, ini yang kita takut. Kata di Sauban radhiyallahu anhu, seorang sahabat, ketika turun ayat Quran, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah, orang-orang yang memiliki emas dengan perak. Turun ayat surah At-Taubah ayat 34. Waktu turun ayat ni, kami sedang berjalan dengan Nabi SAW dalam musafir. Kata di setengah sahabat, telah turun ayat Quran yang menceritakan emas dengan perak. Kalau kami tahu yang mana satu daripada dua ni lebih baik, nasaya kami akan simpan dia. Apa Nabi kita jawab? Afdaluhu lisanun zakir. Tanda sikit. Nabi kata bukan yang afdal untuk kita simpan ini emas dengan perak, tetapi yang afdal untuk kita simpan lisanun zakirun, lidah yang berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Siapa tak ingat zikir ni? Ingat dah? Subhanallah ni ingat dah kau? Siapa tak ingat? Yang tak ingatnya nak berzikir. Itu jadi masalah dah. Zikir ingat dah, nak berzikir tak ingat. Walahnya kita tak ada apa pun di atas kereta, berhenti kat jam kereta ni, trafik light merah, warna merah. Apa yang kita nak buat? Berhenti, kata subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah. Kena 2-3 kali pusing, ijah lah dia. Ini kalau kita sumpah lah, oh salah aku merah dah, dia jadi ijah ke lepas kena sumpah kita? Tak jadi dah. Kita ni bukan tarah wali khamak apa benda ni. Yang pertama lisanun zakir, orang yang punya lidah yang berzikir, wa qalbun syakir, hati yang bersyukur. Ini wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi, ada pula isteri yang mukminah yang boleh membantu menguatkan iman kita. Kalau tuan-tuan boleh isteri yang sentiasa peringat kita apa orang azan tu, janganlah marah dia. Kalau boleh kata suruh cari hak lain pada hak tu dah tu, jadi comel dah tu. Aku muslimah kita setuju? Tak setuju apa lagi tu dah. Ni boleh isteri yang mukminah yang membantu kita untuk menguatkan iman kita. Bila kita lara sikit, lambat, tengok orang azan dah di masjid, dah punya orang baca Quran, tak siap-siap lagi, ni makcik ni mari dulu bang, orang nak azan dah tahu, apa lagi yang tak siapnya. Nak siap kerja di komputer kita, bila nak habis kerja ni, malam ni pun tak habis lagi, berhenti dulu, stop, sambung nanti lepas ni. Allahu Akbar. Jadi jarang, bahkan ramai muslimat kita ni memang orang baik, tapi suami pula tak menghargai dia. Suka nak capur hawa. Aku tahulah, tahu apa orang dia orang komak baru lari masjid tu, baru tahu dah. Ataupun tak pergi terus. Hadis yang muttafaq alaih yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa dia beriman dengan Allah yang hari akhirat, dia kata benda baik atau dia diam. Nak puasa anggota ni lebih dahsyat daripada puasa tak makan ni, kan? Dalam hadis yang lain, Nabi kata innal abda la yatakallam bil kalimati. Ada hamba yang bercakap dengan satu kalimah, ucapan saja. Dia tak tahu benda tu betul salah, kita hentam je bagi. Apa jadi? Yazillu biha fin nari ab'ada ma maskil maghrib. Dia terhumban ke dalam neraka lebih jauh daripada timur dengan barat. Sekana kalimah wahidah. Allahu Akbar. Kalau kita baca hak ni, kita rasa sangat berat. Ini cerita seorang pendeta ahli fikir di zaman dulu, nama dia Qus bin Sa'idah dengan Aksam bin Saifi. Jadi seorang ni tanya Qus, tanya, kam wajadta fi bani Adam minal uyub, berapa keaiban anak Adam yang kamu senaraikan?
Jawab di Syekh seorang ni, Aksam ni kata, hiya aktsar min antusa, banyak tak terhitung, tak terbilang banyak. Yang aku kira saja, subhanallah ya, yang aku kira saja sebanyak 8,000 cacat cela yang ada pada manusia. 8,000. Tak tahulah dikira macam mana. Kalau kita kira keluar ke tak, boleh jadi lebih lagi. Tapi aku simpulkan, yang boleh menutup keaiban manusia ni satu sifat saja, iaitulah hifzul lisan, jaga lidah. Ini ahli fikir, 8,000 aib kita ni boleh selamat dia dengan hanya jaga lidah. Para jemaah sekalian, di akhir yang kita nak sebut di sini tentang Rabbaniyatu Ramadan ini, iaitulah tentang penyakit-penyakit lidah ni. Apa dia penyakit? Yang pertama, at-ta'nu fil ansab. Kita meragui, mencerca keturunan orang yang sudah sabit. Orang ni keturunan orang ni, kita kata dia ni anak siapa tak tahu ni, jangan. Yang kedua, al-kazib, dusta. Ini penyakit lidah yang kedua, dusta. Jadi dalam bulan Ramadan lebih-lebih lagi janganlah dusta. Sebab apa? Nabi kita bersabda, man lam yada' qaula zur wal amal bihi. Siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan masih lagi berdusta di bulan Ramadan, cakap ni hak bila ni, kuih ni hak bila, hari ni walau hak tak habis malam, itu dusta. Banyaklah penyakit anda. Jangan duk cakap dusta. Bulan Ramadan pun dusta lagi. Nabi kata, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syarabahu. Allah Ta'ala tidak berhajat orang ni tak makan tak minum sedangkan mulut masih berdusta. Tak masuk yang halal tapi masih lagi guna yang haram. Subhanallah. Yang ketiga, at-tahdis bi kulli ma sami'. Cerita apa yang dia dengar. Allahu akbar. Hari ni teruk sangat ni. Para jemaah sekalian, hari ni sangat teruk. Di zaman internet ni, kita terima berita, kita forward lalu. Banyak sekali berita. Berita WhatsApp nak tutup. Kalau awak tak forward 9 orang, yang sampai ke saya, ustaz dengan ustazah hantar mari. Saya kata, apa benda lah dia orang ni? Mana akidah duduknya? Percaya ke budak orang surat berantai tipu lagu ni? Tak ada kerja kita ni. Duduk penuh ke telefon orang tak? Yang keempat, izharus syamatata bil muslim. Kita suka seorang muslim itu kena bala. Tengok bila sahabat-sahabat kita ni, kes yang berlaku di Mesir. Nampak ada sebahagian daripada orang Islam ni happy dia. Oh, nasib baik jatuh dah. Mu tahu jatuh tu apa kesan? Semalam saya dapat maklumat daripada sahabat kita yang berhubung terus dengan sahabat orang di Palestin, bahawa pintu masuk bantuan-bantuan ke Gaza telah ditutup. Hari yang sama, jatuh kawan tu malam ni, besok tutup. Kita gembira dengan benda yang kita tak tahu apa. Apa kesan, apa al-ma'al, kesan yang terjadi masa depan kepada umat Islam di rantau itu. Apa jadi? Subhanallahil azim. Penyakit lidah yang kelima, ihtiqal muslimin, iaitulah mengecil, menghina, memperli orang-orang muslimin. Yang keenam, syahadatuz zur, jadi saksi palsu. Yang ketujuh, al-mannu bil atiyah, suka mengungkit benda yang kita beri pada orang. Jangan. Bila kita beri pada orang, jangan diungkit. Ni tak ni. Kamu tahu dia tu kenapa senang tu? Akulah dulu tu. Jangan ada aku dulu. Cerita alhamdulillah sahabat kita tu dulu susah, sekarang ni senang. Kita jangan kata orang ni kadang-kadang Tuhan beri. Tapi kalau kata saya dulu, habis. Habis. Cancel semua kebaikan yang kita buat. Para ulama mengatakan kadang-kadang pahala kita ni hilang selepas 30 tahun kita buat baik. Kita tolong orang tu waktu dia budak lagi. Bila dia jadi orang besar, mari ngungkit pula. Allah cakap jadi orang besar tu, aku dulu bagi belanja dia sekolah, aku dulu beri kasut. Tak ada siapa tahu pun dalam dunia ni. Kan? Kita tahu kita anak angkat kita. Tapi bila kita ungkit macam ni, selepas 30 tahun, habaan mansura, habis amalan kita hancur. Ulama kata hati-hati, 30 tahun dah amalan kita pelihara, kita simpan, kita jaga, tiba-tiba hancur dalam masa sekejap. Al-man, mengungkit. Jangan. Hak kita beri semua lillahi ta'ala, jangan duk ungkit, jangan duk kata apa. Kalau kita ungkit, habis. Allahu akbar. Di antara penyakit yang besar dalam bulan Ramadan ini yang sukar untuk kita kawal, iaitulah al-ghibah, mengumpat orang. Kalau kita boleh jaga hak ni, tuan-tuan, saya ingat tahun ni kita telah naik taraf tinggi darjat puasa kita, lebih daripada mengumpat ini memberi mudarat kepada puasa. Walaupun majoriti ulama mengatakan tak batal puasa,
Tapi saya nak sebut pandangan yang agak keras dalam masalah ini. Diceritakan daripada Aisyah isteri Nabi radhiyallahu anha, dia kata annal ghibata tuftirus shaim. Aisyah kata mengumpat batal puasa. Jadi majoriti kata tidak batal puasa, batal pahala puasa. Lain. Puasa tu tak payah kena qada, tapi pahalanya. Aisyah kata tak batal puasa, wajib qada. Pendapat ini disokong oleh ulama tabi'in, nama dia Al-Auza'i. Ibnu Hazim kata apa? Batal puasa dengan semua maksiat yang dibuat. Kalau kena hak ni tak ada puasa lagi tadi. Tak nak gimana kita? Lepas puasa tu duduk tunggu dalam masjid ni, tak nak gimana dah. Tunggu masjid pun duduk sorang-sorang. Dekat tiang tu sorang-sorang. Mari kawan nak dekat, jangan. Kaduk ngopak orang batal puasa aku pula. Sudah gitu. Allah, tapi tak apalah. Sekurang-kurangnya dia keras begitu. Ada juga kita ambil perhatian, bahaya puasa ni. Aisyah kata batal puasa. Nah. Allahu akbar. Apa dia makna mengumpat? Kita belajar sikit hari ni. Lepas ni tak nak cakap orang dah, insya-Allah. Di antara mengumpatnya, Nabi kata zikruka akhaka bima yakrah. Kita sebut hal saudara kita benda yang dia tak suka. Kalau kita sebut dia suka tak apa. Kita kata masya-Allah dia tu hebat sungguh. Masjid ni dia jaga. Dia puji. Kalau dia dengar pun dia tak apa. Tapi kalau sebut yang betul tu, yang betul. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kalau betul sungguh yang aku cakap tu," Nabi kata kalau betul tu lah jadi mengumpat. Kalau kamu kata tu tak betul, faqad bahattahu, kamu telah membuat tuduhan jahat kepada dia. Lagi dahsyat. Mengumpat ni maksudnya kita bercakap benda yang betul yang ada pada kawan kita, tapi dia tak suka benda tu diungkit. Dia tak suka benda tu disebut, maka jadi mengumpat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nak selamat macam mana kita ni? Jadilah kita orang berpuasa pada tahun ini, insya-Allah. Untuk nak mengumpat ni ada beberapa sebab yang menjadikan kita mengumpat. Tanda sini. Pasal apa kita suka mengumpat orang? Mengumpat ini mari daripada sebab yang paling besar sekali, hubbul intiqam, nak balas dendam kepada orang tu. Mana kita ada sakit hati sikit, jumpa poin sikit, kata orang jumpa, kalau orang api ni ada punca yang boleh kita nyalakan dia, pap, nyala selalu, letup selalu. Puncanya mari daripada dalam jiwa nak balas dendam terhadap orang tu. Ini satu penyakit. Satu lagi, banyak lagi penyakit-penyakit yang agak berat, yang sama-sama kita jaga lidah kita jaga lisan kita daripada tak baik. Bercakaplah level Ramadan ni, bercakap yang baik, insya-Allah. Ketika menafsirkan ayat Quran, wa qulu lin-nasi husna, mudalah berkata baik kepada orang, berkata baik kepada orang. Kata Ibnu Abbas, lau qala li fir'aun barakallahu fik, kalau Fir'aun hidup, dia kata ke aku barakallahu fik, Allah Ta'ala beri berkat pada hidupmu, aku akan jawab wafika barakallah. Tapi Fir'aun ini nak ceritanya, mubalaghahnya Ibnu Abbas nak cerita kepada kita betapa kena bercakap baik lebih-lebih lagi di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Maka nas'alullah al-afiyah, kita minta Allah Ta'ala dengan selamat sejahtera. Mudah-mudahan apa yang kita kata ini ada motivasi peringatan kepada kita, insya-Allah. Jadi yang terakhir saya nak tengok kepada risalah yang saya dah bagi tu. Dapat belakang risalah kan? Semua dapat? Yang tak dapat lagi boleh ambil. Tajuk risalah ni Ramadan Al-Mubarak, bulan Ramadan yang mulia. Dia ada beberapa siri. Tuan-tuan boleh ambil dalam web Abu Anas Madani itu. Banyak siri ada situ. Jadi saya senaraikan di sini perkara-perkara yang mesti kita kena buat. Di antara yang menjadi wajib kita buat Ramadan ini, puasa. Itu jelaslah. Yang kedua, jangan lupa agenda besar dalam Ramadan, membaca Quran. Kalau nak kata kita tak boleh baca Quran, saya tak boleh baca Quran, Ustaz. Saya kata berat zaman moden ni. Di zaman pen boleh baca Quran, kita pula tak boleh baca Quran. Berasa tak malu depan Tuhan? Amat malu gitu kan. Mana boleh tak malu? Pen boleh baca Quran, mu tak boleh baca Quran. Subhanallahil azim. Ajaib. Tidak kata ajaib. Ajaib. Jadi cobalah tahun ni kita nak baca Quran secantik mungkin. Dan saya syorkanlah, banyak masjid dah kita cerita, kalau bolehlah pihak Nazir berunding dengan ustaz imam yang nak tarawih tempat kita ni, nak setiap malam nak tarawih, dia isytiharkan besok saya akan baca surah sekian, besok saya akan baca surah Isra contohnya, daripada ayat 1 sampai ayat berapa. Jadi kita minta para jemaah datang awal ke masjid,
ataupun ambil masa lain lepas solat asar ke, tadabbur dulu ayat yang nak dibaca. Tengok dulu, ambil Quran terjemahan banyak kan, dalam telefon ada terjemahan, baca terjemahan biar ingat. Jadi kalau imam tu khusyuk nanti, imam yang faham bahasa Arab, yang memahami Al-Quran, bila dia menangis tempat-tempat ayat azab, makmum tahu Allahu Akbar, ayat ini ayat yang menyebut tentang azab, ayat menyebut tentang bencana Allah Ta'ala timpa kat atas orang derhaka. Jadi kita terasa, kita mudah mari, barulah kita terasa Allah lamanya baca, Allah boringnya, jadi macam-macam benda yang kita jebak, yang menyebabkan kita jadi tak selesa bila imam baca panjang. Jadi kita baca dulu. Kalau imam tetap di sini senanglah, imam boleh plan ayat malam, buat selalu senang, letak kat dinding tu, malam pertama kita baca ayat ni dari sini sampai sini, malam yang kedua baca. Jadi jemaah diminta supaya tatabuk, tengok Quran mushaf ini yang ada terjemahannya, tengok dulu. Oh, malam ni imam baca ni, tengok. Malam esok ini kita tadabbur, dengan bacaan kita tadabbur. Kemudian kalau ada tazkirah pula lepas tarawih, akhir tarawih nanti, suruh hurai balik ayat tu. Ayat tu dihuraikan semula, barulah makmum terkenang. Dia baca, dia homework dulu sebelum masuk tarawih. Dalam tarawih dia dengar imam baca, lepas tarawih ditafsirkan bacaan. Sebab saya nak bulan Ramadan ni sebanyak mungkin kita memanfaatkan ilmu Al-Quran, ilmu bacaan kita dapat, memahami kita dapat, tadabbur kita dapat. Allahu Akbar. Apa lagi yang kita nak? Syahrul Quran, bulan Ramadan ni bulan Al-Quran, maka kita jadikan agenda besar Ramadan ni Al-Quran. Kemudian yang ketiga, qiyamul lail. Motivasi kitanya tengok dalam kertas ni ada, iaitulah solat tarawih lah bersama dengan imam sampai sudah. Cukup dah. Mazhab lagi tengah jalan ni pada dah. Itu tahun-tahun yang lepas telah berlaku. Tahun ni jangan lari tengah jalan. Oi, kami tak tahan imam baca panjang. Kita pendekkan rakaat daripada 20 kita buat 8 contohnya. Naknya jangan lari daripada imam. Sebab apa Nabi kata sini, innahu man qama amal imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa dia berdiri bersama dengan imam sampai sudah, ditulis baginya pahala qiyamul lail. Tak nak kita bonus berdiri satu malam sampai subuh, dengan syarat khatamkan salat dengan imam. Kalau lari tengah tu tak dapat setakat tu. Bila dia lari 4 rakaat, 5, 8 dia lari 4 contohnya. Imam 20 dia lari 8. Bila dia keluar, malaikat bertutup buku. Assalamualaikum. Dia check out dah ni. Boleh pahala setakat tu. Tapi kalau kita tunggu sampai sudah, buku terbuka. Ditulis pahala dia qiyamul lail sampai subuh, kecuali dia balik ke rumah tengok lagu Hindustan, tu cerita lain. Balik duk tengok sambung balik cerita Korea kau orang perempuan suka tengok sambung beratus siri tu. Punah dalam Ramadan 3 tu. Tak usah tengok apa dah. Balik tengok Quran je. TV tak payah main bulan puasa. Kecuali tanyalah ustaz. Tak. Tu kena tengok. Baik. Kita juga diminta supaya banyak bersedekah. Sedekahlah bulan Ramadan ni setakat mana yang kita mampu. Sama ada kita beri kepada orang. Kalau boleh, sedekah ni jangan duduk suka-suka hantar sana sini saja. Itu boleh. Yang aula, yang utama sedekahnya, para jemaah cuba perhati tengok, telefon ke kampung masing-masing. Mana mak cik kita, mak saudara kita, mak sepupu kita, sepupu waris-waris kita yang ada di kampung-kampung yang miskin, berapa orang ada? Kalau kita nak balik tak sempat, suruh adik-adik tolong cek tengok. Mak cik ni Masya Allah tak ada orang. Kita jangan kata, kadang-kadang kita hidup selesa di sini, bagi di kampung-kampung tak jumpa cari orang miskin ni, kecuali jejak kasih je jumpa cari. Yang cari mana telefon tu, jumpa orang miskin. Dalam kampung kita sendiri pun kita tak perasan ada orang miskin, dia orang boleh cari. Jadi kita hantar bantuan kepada mereka ini di bulan Ramadan. Bantuan ni bagi sungguh, letak 500 di kedai runcit di kampung kita ni, buka akaun situ, awak ambil untuk sebulan Ramadan, ambil beras, ambil gula, ambil ni, cuma bagi syarat ke tuan kedai, kalau ambil rokok aku tak halal. Wui selalu jangan dah, tidak ambil rokok pula dengan sedekah kita buat apa? Mereka boleh pahala, boleh dosa lagi tu tak? Biar bagi makanan kita bagi. Allah. Lepas tu hantar ke Palestin, hantar ke Syria, tak apa tu. Tapi biar anak beranak kita dulu. Kan orang tanya Nabi sedekah pada kerabat, Nabi kata birrun wasilah. Sedekah pada keluarga terdekat ini birrun wasilah, kebajikan dan silaturahim. 2 pahala kita dapat. Jangan terlupa. Hari ini banyak orang terlupa ni, hantar sana sini tapi waris-waris merempak di kampung.
Kemudian isu nak meraih pahala banyak bulan Ramadan, jangan terlupa kita buat majlis buka puasa jama'i. Faham majlis buka puasa jama'i? Tak apa faham tu? Apa makna jama'i? Makan beramai-ramai. Satu, itu makan beramai-ramai menganjurkan jama'i. Sekarang ni anjur tak jama'i. Saya tak tahu masjid kita. Anjur senarai dah ada dah. Hari pertama orang ni, yang kedua orang ni, yang ketiga orang ni, yang keempat orang ni, itu dia panggil buka puasa eksklusif. Orang tu dia dapat pahala, yang lain tak dapat. Kita kerugian besar. Kalau masjid ni catukan, kita kata satu hari kita nak 3,000 untuk majlis buka puasa sederhana. Jangan boros, jangan melampau dalam buka puasa. Sebab puasa ni nak latih jiwa nafsu. Jangan tutup pintu. Ni kalau 30 hari, cukup dah 30 orang, orang nak tak tak. Suruh dia bagi berapa bagi. Dan kita catukan dana ni, kita tak ada isytihar siapa buat hari ni, siapa buat esok. Siapa dia buka puasa hari ni? Semua penderma. Bermakna semua penderma mendapat pahala daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, hasil daripada kita catukan duit kita. Kalau tak, kita duk bagi pahala ke orang. Hari ni ambil pahala ke Pak Mat, esok ambil pahala ke dia, lusa mana pahala kitanya? Tunggu hari 27 baru sampai giliran. Rugi. Habis bila orang bagi derma banyak, kita guna cara minima saja, cara tawaduk kita punya majlis buka puasa. Tengok lepas pada setengah Ramadan, duit dana banyak lagi. Kita guna hanya kita kata baru 30,000 habis. Duit kita ada lebih, sampai hari raya pun lebih lagi. Maka kita minta peristiharan kepada saudara penderma ahli qariah masjid yang derma ini, saya nak hantar bantuan ini, beri orang buka puasa di Palestin, orang buka puasa di tempat-tempat yang susah hari ni. Ni kita duk grand buka puasa sini, kawan-kawan kita buka puasa dengan roti kering, tak ada makanan. Sampai hati kau, di mana Syahrul Muasah, bulan menjiwai kesusahan umat Islam, kalau kita bermewah di sini sampai makanan dibuang dalam tong sampah, tapi kawan-kawan lain tak ada makanan nak makan. Subhanallahil azim. Saya tak tahu, satu tersebar dalam internet seorang syekh, bila orang tu telefon dia tanya, "Syekh, sah ke tidak puasa aku sebab aku tak bersahur?" Syekh kata, "Kenapa tak sahur?" "Tak ada makanan." Menangis tok syekh tu dalam orang sebar dalam YouTube. Mana sabar? Kawan-kawan kita di negeri yang susah hari ini, di Syria contohnya, pelariannya beratus ribu orang. Hak kena bunuh saja pun 250,000 dah. Tuan-tuan tak terasa hati. Allah Akbar, kita tukar menu sana sini hari ni. Yang duk grand sangat buka puasa di masjid. Satu masjid di Kuala Lumpur, 1,500 orang makan buka puasa. Imam bagi tahu pada saya, dia kata, "Ustaz, yang solat maghrib 1,500, tak sampai 100 orang." Buka puasa apa ni? 1,500 makan, yang puasa salat 500. Ada orang puasa tak salat, kau orang mari nak makan. Kena tengok. Subhanallah. Kan satulah saya kata, kita beritahu awal, nak mari buka puasa di masjid pukul 6.30, kamu kena mari dah. Yang inilah yang orang luar buka ahli qaryah ni, pukul 6.30 kena mari. Nak buat apa? Panggil ustaz bagi tazkirah situ dulu. Belum makan tu, bagi tazkirah dulu, baru dia dengar. Baru kita dah sibuk dah. Lepas tazkirah dia tak kena lari, dia dengar ceramah dah tu, suruh semaya, suruh apa. Kita orang masuk perangkap kita tak ambil. Tapi kita nak perangkap orang tengah duduk terawih nanti nak suruh tazkirah itu, sedangkan kawan tu nak solat. Saya bukan larang tazkirah, cuma teknikal tu kena ada. Kalau nak tazkirah di antara solat, jangan panjang sangat, 10 minit cukup. Nabi kata maqalla wa dalla. Benda yang bermanfaat itu sedikit tapi memberi manfaat lebih baik daripada kita duduk panjang cerita sampai orang gelisah nak lari, tak boleh. Banyak dah orang-orang minta tolong. Dia kata, "Ustaz, kalau sahabat ustaz pergi masjid, tolonglah bagi nasihat kepada AJK masjid supaya jangan perangkap orang nak bagi sembahyang, sebab kita nak beri tazkirah jangan panjang." Kalau bahasa Indonesia dia panggil kultur, kuliah 7 minit cukup. 7 minit ni kalau masuk dalam kepala orang nak beramal, cukup ke tak cukup? Kalau 1 jam orang sakit hati buat apa? Nak panjang juga boleh. Kita kata ini 10 minit muqaddimah, insya-Allah saya akan sambung lagi kuliah ini di akhir tarawih. Orangnya dengar ustaz ni, sedap dia ni. Tak. Dia akan tunggu. Tapi kalau muqaddimah pun ngatuk dah, assalamualaikum lah dianya. Dengar IJK masjid pun dipaksa dengar. Macam mana? Kalau orang tak nak dengar kita ceramah, bukan salah orang, salah kita. Kita tak dapat memberi maklumat yang betul kepada orang, tak dapat menarik minat orang, orang tak pergi. Allah, minta maaf lah. Ini perbincangan saya dengan sahabat-sahabat di masjid. Banyak kadang-kadang benda teknikal. Hari ni tuan nampak ke tidak?
Rugi tak rugi kalau kita buat eksklusif buka puasa? Rugi. Kita dapat sehari ya pahala ambil meraih pahala orang buka puasa. Yang lain-lain boleh ke pakcik tu, boleh kepada ni, boleh ke orang tu orang ni, sebab semua penganjur sudah ada. Kita nak 30 hari, kita dapat, mereka dapat. Alhamdulillah. Minta maaf lah tuan-tuan. Saya tak nak lah kalau nama saya tak buh. Nampak terang-terang kamu nak jamu buka puasa ke nak mengambil nama untuk menjamu orang buka puasa? Kita nak ikhlas dalam kerja kita ni. Kita nak ikhlas. Kalau nama dia tak boleh ditulis di dinding, saya tak nak, saya cancel. Silakan cancel. Baiklah kita buka puasa watama balik makan rumah dengan orang nak pergi buka puasa dengan niat yang tidak ikhlas. Buat apa kita nak makan? Rumah kita banyak makanan, cuma kita pergi masjid kerana nak berjamaah, nak musyarakah dalam nak mengimarahkan masjid kan? Itu di antara perhatian yang kita ada. Kalau ada soalan silakan. Tak ada lah. Ya. Isu ramai orang pergi umrah kan bulan Ramadan di Mekah. Ada gandaan pahala. Jadi jawabnya yang jelas dalam hadis Nabi kata gandaan pahala itu iaitulah pahala solat. Solat di Masjid Madinah itu pahala 1000. Solat di Masjid Haram Mekah pahala dia 100,000. Itu jelas. Cuma adakah pahala sedekah, pahala puasa juga berganda? Jadi tidak ada nas yang soreh Nabi cakap seperti solat. Cuma para ulama istimbak daripada hadis ini mengatakan kalaulah di negeri yang mudha'afatul ajri, yang tinggi darjat pahala dia, tentulah pahala yang lain juga Allah Taala ganda. Tetapi secara spesifik pahala sedekah boleh 100,000, puasa itu tak ada. Yang ada qiyas kepada hadis tentang solat. Itu kita kata ada. Jadi galakkan berpuasa di tanah haram kerana Masjidil Haram itu sendiri. Puasa di Madinah kerana Masjid Nabawi Syarif itu tempat yang banyak gandaan-gandaan. Adapun hadis yang menyebut puasa di Madinah lebih daripada 70 puasa di tempat lain itu tidak sabit. Ada hadis yang tak sabit. Sama juga hadis beribadat sunat dalam bulan Ramadan seperti ibadat fardu. Ibadat fardu di bulan Ramadan seperti 70 kali ganda. Hadis itu tidak sabit. Tidak sabit daripada Nabi SAW. Kerana itulah saya haraplah penceramah-penceramah kita tidak menggunakan hadis-hadis yang palsu, yang dhaif. Banyak lagi yang sahih yang boleh kita amalkan. Contohnya bila mari nak suruh orang galakkan sembahyang tarawih kan, kita kata siapa dia solat malam ni boleh pahala sekian, malam itu hadis itu tidak sabit, tidak warid daripada Nabi dengan jalan-jalan yang sahih. Wallahu a'lam. Ada lagi? Jalan. Orang bersedekah, bila dia suka bersedekah dalam bulan Ramadan, bukan kebaikan dia akan minta di perhatian surau, tapi dia tak nak berderma sebelum, dia lebih suka pada bulan Ramadan. Adakah kebaikan sama ataupun? Yalah, bulan Ramadan ni bulan musim kebajikan, musim ibadat, dan Nabi sendiri SAW berderma di bulan Ramadan lebih daripada bulan lain. Khasnya ketika datang Jibril berbincang, tengok dalam senarai itu ada, dalam pamflet itu tadi ada, ketika kedatangan Jibril mengulang kaji Al-Quran itu, Nabi SAW pemurah dalam kebaikan lebih daripada angin yang kencang. Jadi ada asasnya. Kalau orang itu berminat nak berderma banyak di Ramadan, ada asas, kerana musim ini musim kebajikan, musim orang suka berderma. Jadi jiwa manusia bersedia ketika itu. Oh, aku bulan puasa ni aku nak bagi. Tapi kalau malam Lailatul Qadar itu memang gandaan yang jelas lah. Malam khairun min alfi syahrin itu. Jadi kita kata orang nak derma bulan Ramadan cantik, tapi tengok keperluan lah. Kalau orang perlu bulan Ramadan, mari minta derma, saya anak saya sakit nak pergi hospital, tunggu bulan puasa, mati lah kawan tu. Bulan puasa bukan bulan mari minta derma nak pergi hospital, nak bulan nak gali kubur dah. Lah, kita tengok keperluan. Sebab kita beri menderma di saat orang memerlukan sangat tinggi darjahnya daripada saat orang tak perlu. Bukan tak perlu, dah banyak lah. Mungkin di luar Ramadan orang perlu.
Jadi kesedaran yang perlu kita ambil perhatian bahawa kita mendermakan di saat orang memerlukan. Pasal itulah ulama banding, mana lebih afdal, bui derma atau bui berhutang. Nak kata apa? Orang berhutang mesti dia berhutang kerana dia berhajat. Orang derma kita tak tahu lagi dia berhajat ke tak, tapi kita nampak dia tu nampak ada kekurangan, kita bagi. Tapi orang berhutang biasanya orang yang sudah kemuncak kepada keperluan. Tapi jangan berhutang sama kita ni, berhutang beli kereta tak kira tu. Nah, kereta ada 5 buah dah kat rumahnya nak berhutang lagi. Itulah. Orang yang berhutang kerana hajat, sakit, perlukan kepada ubat-ubat, perlu kepada makanan yang memang kita nampak. Jadi kita beri derma di saat orang memerlukan lebih tinggi darjatnya, tapi tidak menghalang untuk kita berderma di bulan Ramadan, kerana musim Ramadan ini dipanggil Syahrul Jud, musim Nabi sendiri SAW berderma banyak pada bulan Ramadan. Jadi kena seimbang lah keputusannya, seimbang, tengok keperluan. Jadi kalau boleh sepanjang tahun tak ada derma, Ramadan gandakan lagi. Wallahu a'lam. Ya. Itu dipanggil lebih kepada andaian. Andaian puasa tahun ni hari sekian akan jatuh Lailatul Qadar pada malam sekian. Jadi kita tak boleh. Yang dia ulama-ulama hadis ketika mengumpulkan hadis-hadis Lailatul Qadar, dia kata Lailatul Qadar lebih kepada dia berpindah-pindah. Tapi naknya malam witir, malam ganjil. Maka ulama buat penelitian macam tadilah. Manakala puasa tahun ni hari bermula hari sekian, maka dijangka Lailatul Qadar pada malam sekian. Itu jangkaan bolehlah. Tapi kita nak putuskan ini malam, tak boleh. Sebab siapa dia tahu malam tu. Saya banyak terima. Biasanya kalau malamnya cerah tu, malam ni dia telefon pagi esok dia SMS. Ustaz, malam tadi Ustaz nampak Lailatul Qadar ke? Saya kata sudah dah lah. Kalau saya jawab ya dah, malam esok tak pergi masjid dia tu. Cukup dah. 1000 bulan dah, 83 tahun gandaan sudah dapat. Pergi apa masjid lagi? Sudah confirm dia dapat dah. Allah rahsiakan Lailatul Qadar ni untuk kita terus beribadat sampai ke malam akhir Ramadan. Insya-Allah. Jadi tidak jadi masalah, itu agakkan ataupun andaian. Tapi yang sahihnya duduk di 10 akhir Ramadan. Ada setengah ulama menegaskan malam 27. Pasal tu malam 27 ramai orang pergi. Masjid Haram malam 27 lebih daripada musim haji. Penuh orang. Orang Arab percaya sungguh. Percaya sungguh dengan malam 27. Tak apa. Fadlullah ya wasi'ah. Kalau tak dapat Lailatul Qadar pun dia dapat pahala, semangat pergi ibadat tu. Kan? Allahu a'lam. Boleh dah kita? Ada lagi. Dia zakat ni dia ada dua kategori. Satu dia panggil harta yang zahir, satu lagi harta yang batin. Macam harta yang zahir, syarikat-syarikat apa itu kerajaan nampak orang ni syarikat dia ada, maka ketika itu kerajaan berhak untuk mengambil sebagai dana untuk pentadbiran kerajaan. Tapi bagi kita yang dia panggil harta yang batin, harta yang tak nampak, yang kita ya tahu berapa banyak jumlah harta kita, jadi harta yang batin ini tidak menjadi masalah. Kita beri sendiri kepada orang-orang yang kita nampak memang dia tu, tapi kena perhati betul-betul asnaf, betul-betul golongan yang boleh zakat. Sebab kadang-kadang mereka ini kalau nak pergi minta zakat di tempat rasmi, lambat nak dapat. Lepas raya baru boleh. Dia nak pakai baju raya bulan Ramadan. Dan mungkin nak buka puasa pun tak ada nasi, tak ada makanan. Nak bersahur pun tak ada makanan. Buka puasa ada lagi di masjid, nak sahur tak ada makanan. Jadi kita carilah orang-orang yang betul-betul berhajat, menyampaikan hajat kita kepada mereka lebih baik. Wallahu a'lam. Boleh. Baiklah. Setakat itu dulu perbincangan kita pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.